Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Karam Zabir Ibrahim. So macam biasalah, kepada sesiapa yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng dekat sebelah dia, ok? Jangan lupa tekan butang subscribe. So hari ni aku nak buat video simple-simple je, di mana aku nak cerita sikit lah tentang jam G-Shock yang dah dilupakan. Ataupun senang cerita, dia macam dah dipinggirkan lah. So macam kesian lah dekat jam G-Shock ni. Okay, aku rasa jam ni, kalau dia betul-betul fans jam ni, mungkin dia tahu kewujudan jam ni. Dan mungkin ada yang tak tahu pun jam ni pernah wujud dekat dalam golongan G-Shock. Okay, so antara jam yang aku nak cerita ni adalah jam Frogman. So far atas penelitian aku kan, jam Frogman ni memang susah gila nak tengok orang pakai. Bagi aku memang jarang sangat aku nak jumpa orang pakai jam Frogman ni. Okay, so jam yang aku maksudkan ni adalah jam Frogman GF8230A 4JR. Dan jam Frogman ni merupakan jam anniversary G-Shock yang ke-30. So memandangkan aku throwback jam ni, dia nak dekat 10 tahun jugalah keluaran jam ni. So sebelum tu, aku nak masuk sejarah tentang Frogman. So aku nak cerita sikit lah tentang sejarah Frogman ni. To be honest, memang aku tak suka sangat pasal sejarah ni. Memang aku tak suka nak cerita tentang sejarah, sebab aku memang tak suka sejarah. Tapi ini untuk pengetahuan umum lah. So senang lah nanti kalau cucu cicit korang tanya ke, tiba-tiba cakap tanya, Atuk, jam Frogman ni bila keluar tu, bila dia lahir tu. Tak adalah tergagap-gagap korang nak cerita korang peminat G-Shock tapi tak tahu sejarah Frogman. Susah kan? Okey, jam pertama untuk siri Frogman yang dikeluarkan oleh G-Shock pada tahun 1993. Lama mat. Time tu aku pun tak lahir lagi, korang tahu tak? So model pertama untuk siri Frogman ni adalah model DW6300. So ini model pertama lah untuk siri Frogman. Kau boleh bayangkan, time tu pun masih digelar sebagai DW lagi. So lepas G-Shock memperkenalkan siri pertama jam Frogman pada tahun 1995, G-Shock mengeluarkan lagi second generation jam, iaitu DW8200. Dia starting daripada siri generation kedua ni membuatkan jam G-Shock siri Frogman ni meletup gila. So ramai gila kolektor cari jam Frogman ni pada siri DW8200 ni. Mungkin sebab daripada segi design dia memang sangat unik, sebab tak pernah lagi G-Shock keluarkan model yang macam ni. So start daripada sini lah Frogman mengeluarkan banyak lagi siri G-Shock. Dia orang buat collaboration, dia orang buat keluarkan special edition, macam dia orang collab dengan Mastermind, apa lagi, banyak lagi lah dia orang collaboration. Tapi pada bulan April 1999 tak silap aku, G-Shock macam dia nak cuba benda baru lah. Dia nak buat satu design G-Shock Frogman ni, dia nak buat yang versi kecil punya, macam untuk versi perempuan lah. Kan Frogman kan dia macam besar sikit kan, macam agak bulky dekat tangan kan. So G-Shock memperkenalkan satu model baru, iaitu DW9900. So jam ni dia agak kecil sikit daripada jam yang biasa, iaitu DW8200. Tapi kalau korang nak tahu, jam untuk model DW9900 tu dia macam agak gagal sikit lah bagi aku, sebab tak ada sambutan, tak ramai orang nak untuk model tu. So G-Shock decide untuk stopkan model DW9900 tu. G-Shock keluarkan something new. So wujudlah model GW200 yang diperkenalkan dengan menggunakan TUF solar. So ini first siri G-Shock yang menggunakan TUF solar dekat Frogman. So dari situlah sparknya G-Shock nak buat jam solar dekat model Frogman ni. So bagi aku okey lah, lepas jam yang Frogman yang lama tu dah tak ada orang nak, so dia buat benda yang baru, iaitu dengan menggunakan TUF solar dekat jam tu. Bagi aku macam kuat, bijak lah diorang buat benda tu. Marketing mesti lah. So lepas daripada tu, banyak gila permintaan dan banyak gila model baru Frogman keluar. So antaranya adalah GW200, antaranya lah, dan juga model GWS1000. Dan banyak lagi lah model G-Shock keluar untuk Frogman ni. Banyak gila siri dia. So selepas bertahun-tahun G-Shock keluarkan jam baru, banyak gila model collaboration jam G-Shock Frogman ni. So selepas 30 tahun G-Shock decide untuk buat 30 anniversary, dan G-Shock memilih jam Frogman ni. Ini dia. Tada! Ini dia jam G-Shock GF8230A 4JR. Ini dia. Cantik kan kotak ni kan? Nak? Boleh PM kat bawah. Tapi kan aku pelik, jam ni memang jarang sangat aku tengok dekat luar orang pakai jam Frogman ni. Tak tahu lah, Frogman lain pun bagi aku macam susah nak nampak lah. Tak tahu kenapa. Dan jam dekat tangan aku ni dilahirkan pada bulan 9 tahun 2012. Kau tengok berapa lama lah, nak dekat 10 tahun jam ni. Tahun depan dah
cukup 10 tahun. So jam ni dikeluarkan khas untuk sempena tahun anniversary ke-30 G-Shock. Kalau korang nak tahu, jam G-Shock Frogman ni antara design yang paling pelik aku pernah jumpa. Sebab dia punya perspektif jam ni, dia macam sengit ke kanan sikit ke kiri sikit. Dia macam kalau kau nampak kat bahagian Frogman ni, tulisan Frogman ni, jam ni senang cerita dia sengit lah, dia sengit ke kanan. Kalau belah sini dia ke kanan, kalau belah aku ni ke kiri. Dia agak distort sikit lah bagi aku. Okay, kalau korang perasan dekat backcase dia ni, dia macam sengit sikit. So kalau korang nak baca, korang kena sengitkan kepala korang ataupun korang kena sengitkan jam ni. So baru senang nak baca. Itu atas pendapat aku lah. Design dia ni agak pelik sikit lah. Ini atas personally aku lah. Kalau korang minat, aku tak boleh nak buat apa. Tapi bagi aku kan, Frogman untuk siri 30 ni, warna dia memang agak rare gila lah. Memang cantik lah. Ini personally aku, warna dia memang cantik sangat-sangat. Sebab warna dia warna merah ataupun dia digelar sebagai Rising Red. Yang siri ni orang panggil sebagai warna Rising Red. Dan backcase dia berwarna gold. So bagi aku memang cantik gila warna ni. Dan LCD pun warna dia macam warna kuning klasik. So memang susah gila nak jumpa jam baru yang warna kuning klasik ni. Dan kalau korang nak tahu harga jam ni, aku survey sikit lah. Untuk harga pasaran sekarang, jam ni mencecah 4,000 ke 6,000 ringgit. So korang boleh angkat sebiji motor, korang tak? Dengan sebiji jam ni, korang boleh angkat sebiji motor. So mungkin sebab tu kot, tak tahu lah, mungkin harga dia terlalu mahal sangat. So orang pun macam fikir macam tak berbaloi nak beli. Aku tak tahu lah, itu atas personally aku, harga dia memang agak mahal, sangat-sangat mahal. So kalau korang ada jam ni, better korang simpan. Sebab jam ni mungkin akan naik dan naik lagi harga dia. Okay, orang tak pakai sangat jam ni mungkin sebab ini yang versi rare punya. So mungkin orang buat simpanan je, ataupun orang buat macam letak peti besi. Aku tak tahu lah, sebab barang rare kot, takkan nak pakai kan. Tapi kalau aku pakai je. Tapi untuk daily use, bagi aku macam janganlah, better kau pakai jam lain. Okay, ni aku nak share sikit lah dekat korang. Tak tahu lah, ini atas pendapat aku lah. Cuba korang terbalikkan jam ni ke sisi. Korang tengok dekat bahagian sini, yang bahagian ada button yang ada Frogman ni. Korang tengok kat sisi ni dan korang fokus kat sini, korang terbalikkan, korang tengok bentuk dia macam apa. Ini atas pendapat aku. Aku nampak jam ni macam katak, mata katak. Tak tahu lah, ini atas pendapat aku lah. Tak tahu kalau orang lain nampak ke tak. Ke aku seorang je yang nampak macam mata katak? Okay, kalau korang ada pendapat macam aku juga, korang boleh komen dekat bawah, okay? Okay, so jam ni dia function dia basic je. Cuma yang buat special jam ni, dia digunakan taf solar. So dia agak jimat bateri lah. So kalau korang nak charge bateri dia, korang just letak kat cahaya matahari. Ataupun kalau korang ada macam box taf solar aku tu, korang just pakai tu je untuk hidupkan jam ni. So macam bagi aku okey lah, ini macam quite good lah. Tapi jam ni, favourite aku dekat bahagian punya buckle tau. Sebab dia punya buckle ni ada logo G yang macam timbul sikit lah. Logo G kat belakang ni cantik lah. Sebab memang susah gila nak jumpa buckle G-Shock yang macam ni, yang macam G-Shock ni. Tak tahu lah, aku rasa yang anniversary jam lain pun mungkin ada juga macam ni. Tapi bagi aku, yang paling aku suka yang ni lah, untuk bahagian siri Frogman ni. So video ni aku buat khas untuk throwback balik lah, untuk orang ingat balik jam G-Shock Frogman yang 30 tahun punya anniversary ni. Sebab ramai yang dah lupa jam anniversary G-Shock yang ke tahun 30. Sebab orang ingat yang tahun 35 je, yang paling baru tu kan. Apa salahnya kita imbas kembali kenangan-kenangan lama G-Shock ni kan. So kesimpulannya, kalau dah ada yang baru, janganlah lupa yang lama. Kesian ni, kena pinggir. Dah tak ada orang nak pakai dah kan. Okay, so aku rasa ini je lah kot untuk video kali ni. So macam biasalah, kalau korang suka video ni, korang boleh share, like dan juga subscribe. Dan tekan butang loceng dekat sebelah dia, okay? Dan kalau korang ada cadangan video untuk aku buat next content, korang boleh komen dekat bawah dan bagi tahu apa yang korang nak. InsyaAllah aku akan tunaikan untuk korang, okay? Aku rasa itu je lah kot. So kita jumpa kepada next video. Dan Assalamualaikum dan ciao.